Untuk video kali ini saya akan ceritakan bagaimana saya record video-video saya dalam YouTube, dalam bilik saya, dan bagaimana saya set up studio saya dari segi gear dan sebagainya. Saya akan reviewkan kepada anda hari ini. Check it out. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi bertemu kita lagi dalam tips-tips perkongsian berkaitan dengan internet marketing terkini bersama saya Fazrat. Tapi bagi episod ini saya akan buat kelainan sedikit, di mana saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana saya merakamkan video ataupun di sebalik tabir, behind the scene, bagaimana saya merakamkan video saya. Okey, alright. Jadi kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian yang penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan gear ataupun gear apa yang saya gunakan. Gear ni termasuklah dari segi kamera yang saya gunakan, audio yang saya gunakan, dan juga lighting ataupun backdrop yang saya gunakan. Kemudian kita akan pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu berkaitan dengan cara saya editing video saya dengan cara yang lebih cepat lah. Okay, jadi apakah kamera yang saya gunakan sewaktu saya merakamkan video? Okay, untuk pengetahuan ramai lah, sebenarnya saya merakamkan video secara terus ke dalam saya punya laptop, di mana saya menggunakan satu software yang dinamakan SP Broadcaster. Sebenarnya software itu digunakan sebenarnya untuk live, tapi saya buat recording secara lokal, and then saya akan secara automatik software itu akan capture dan dia akan masukkan ke dalam folder yang saya telah tetapkan lah. Okay, nanti saya boleh tarik je video tu, bila saya nak editing dia akan jadi lebih mudah. So oleh yang demikian, saya tidak menggunakan secara direct kamera, saya menggunakan software untuk menangkap, capture saya punya video lah. Okey, sebab dia senang. Kalau tidak saya kena editing, saya kena upload daripada kamera dan sebagainya, memang akan leceh lah bagi saya kan. Sebab saya bukannya jenis yang upload video and then saya peram lama-lama and then kemudian baru saya edit. Tak, saya record and then saya edit terus lepas tu. Okey, jadi untuk kamera, untuk kamera saya menggunakan Sony A6400. Okey, ni adalah Sony. Okey, saya pakai small rig kat sini. Ni body dia lah. Okey. Jadi ini Sony 6400. Okey. Untuk Sony ni, sebelum ni saya gunakan webcam. Kenapa saya berpindah kepada DSLR? Sebab saya ada masalah dengan saya punya webcam sebelum ni. Sebelum ni saya menggunakan C922. Okey. Logitech C922. Dia sebuah webcam yang sangat bagus, dan sekarang ni pun saya rasa dia adalah webcam yang bagus. Tapi sebabkan saya nak dapatkan kualiti yang lebih jelas lagi untuk video saya, jadi saya menggunakan Sony A6. Saya upgrade, saya gunakan A6400. Okey. Jadi macam mana saya inputkan kamera ni ke dalam saya punya laptop? Jadi saya kena ada satu tools atau satu gadget, satu interface. Dia tak boleh nak terus masuk. Jadi input daripada kamera tak boleh masuk terus. Output dari kamera tak boleh masuk terus ke dalam ni, kecuali dia kena ada satu namakan capture card. Capture card ni ada banyak jenis, tapi yang paling famous ataupun yang paling mudah digunakan adalah saya gunakan Camlink. Okey, Camlink ni mudah sebab apa? Sebab dia dalam bentuk USB. Okey, jadi saya hanya perlu beli kabel mini USB to USB untuk sambung ke sini. Yang USB ni saya terus sambung kepada komputer saya. Jadi dia mudah. Okey, alright. Kalau anda berminat, ni sebenarnya setup untuk live sebenarnya. Kalau anda nak record direct daripada komputer anda, daripada kamera anda sendiri, anda tak perlu pun ada capture card ni. Okey, sebab saya rakamkan semua ke dalam, saya rakam macam saya kata permulaan tu, saya rakamkan semua dalam saya punya laptop. Okey, kemudian itu berkaitan dengan kamera. Jadi berkaitan dengan audio pula. Okey, kalau anda perasan saya menggunakan Blue Yeti. Okey, ini adalah Blue Yeti. Okey, alright. Blue Yeti ni memang sangat best. Dia punya sound sangat best, sangat crispy. Orang pun suka dengar bila saya gunakan ini. Dia sangat bagus lah. Walaupun dulu zaman-zaman permulaan saya buat video YouTube, sebenarnya saya gambar saya tak berapa elok sangat.
saya baru upgrade, jadi upgrade sikit kepada kualiti yang macam anda dapat lihat sekarang lah. Kalau dulu audio saya start memang saya dah pakai Blue Yeti ni dan sangat-sangat superb dia punya audio. Okey, Blue Yeti ni saya beli satu, and then dia ada aksesori dia lah. Yang ni nama dia Shockwave tak salah saya. Shockwave ni dia untuk mengelakkan gegaran pada Blue Yeti ni lah. Kemudian dia ada satu macam arm ni macam kalau perasan dekat dalam studio kan. Okey, saya saja je beli benda ni supaya nampak macam kat studio sikit lah. Okey, environment studio. Jadi yang menariknya kat sini ialah dia lebih kemas lah. Maksudnya kat sini dia ada kabel. Okey, dia ada macam kabel-kabel kat sini. Sebenarnya daripada Yeti ni dia akan pergi ke USB. Okey, and then dia akan melalui kabel ni lah. Okey, kabel-kabel ni kita bersorokkan kat dalam lengan dia ni lah. Okey, alright. Okey, kemudian lengan dia ni dia straight ke USB, and then USB saya terus cocok je. Nanti yang S-Plate broadcaster tu akan automatic detect saya punya audio. Okey, alright. So, itu berkaitan dengan audio. Okey, selain daripada tu, kalau kata saya nak buat recording, contohnya macam sekarang ni, saya tak gunakan directly, saya tak gunakan Blue Yeti ni. Okey, saya gunakan lavalier mic, maksudnya wireless. Saya menggunakan Saramonic. Okey, ni adalah Saramonic. Ni dia punya transmitter. Dekat atas body kamera ada receiver dia. Okey, Saramonic WM4C. Okey, ni plastik je, tapi kualiti dia memang sangat-sangat bagus lah. Okey, yang ni saya banyak gunakan kalau kata saya buat shoot interview orang, ataupun saya nak buat shoot outdoor kan. Saya jarang buat outdoor, tapi kalau kata saya ada keperluan, contohnya shoot ni saya tak gunakan saya punya gear studio, saya akan pakai pakai Saramonic ni lah. Okey, jadi kualiti suara dia sangat-sangat bagus. Okey, kemudian kita pergi kepada seterusnya. Okey, macam masa kamera mesti ada tripod. Saya ada tripod ni just China brandnya, Red Buffalo TR780. Okey, simple tripod. Okey, anda boleh dapatkan mana-mana, dan dia support body kamera anda pun dah cukup. Okey, gear yang seterusnya adalah berkaitan dengan lighting. Apakah lighting yang saya gunakan? Kalau kebiasaannya saya akan menggunakan satu key light utama saya gunakan Godox LED. Godox LED ni memang sangat-sangat bagus sebab saya boleh kontrol dia punya tahap kekuatan cahaya. Saya boleh kontrol dengan menggunakan phone. Okey, so remote dia. Okey, dengan menggunakan remote. Okey, memang sangat bagus. Contohnya saya nak tutup ke nak buka, tutup, buka, saya boleh gunakan remote control ni lah. Saya nak kuatkan cahaya ataupun saya nak kurangkan cahaya, saya boleh menggunakan remote. Sangat-sangat bila kalau saya buat recording, saya akan tengok lah sama ada saya perlukan tambahan cahaya atau tidak. Sebab kalau saya nak nampakkan muka saya akan nampak lebih ceras. Okey, yang selain tu, ini saya beli dekat IKEA. Yang ni untuk video kali ni saya gunakan. Kebiasaannya saya akan gunakan waktu saya buat kerja malam-malam. Okey, yang ni just macam dia macam lengan macam yang tadi untuk Blue Yeti, tapi yang ni dia simple lah. Okey, simple, saya boleh bawa ke mana-mana. Ini saya tak gunakan sangat. Kalau perasan background saya tak gunakan lampu sebab saya punya jarak antara saya dengan background saya sangat-sangat dekat. Okey, alright. So, untuk background, kalau anda perasan saya gunakan, ada saya yang ni kan. Orang ramai tanya, mana saya buat ni? Saya buat kat ni kat IOI. Okey, yang nama Fairuz Razak ni saya buat kat IOI City Mall. Ada dekat tingkat sekarang ni dekat bawah ground floor yang booth yang kecil tu. Okey, anda pergi yang belah dia ujung, saya tak ingat yang belah mana, tapi belah ujung dia ada buat benda ni. Dia custom made, kita nak letak apa lah. Okey, alright. Ini supaya dia menampakkan dia nampak penyeri sikit lah kat kita punya video tu, orang nampak okey, dan dia menampakkan branding kita lah secara tak langsung. Okey, itu saja berkaitan dengan ni. Kita akan pergi kepada part kedua, bagaimana saya sambungkan, buat connection dengan saya punya gear semua, and then bagaimana saya capture saya punya video. Okey, baiklah, untuk permulaan saya akan set up saya punya terlebih dahulu saya akan set up tripod ni.
And then lepas dah set tripod ni, saya akan set up, saya akan letakkan kamera lah kat sini. Okay, main kamera kat sini. Okay, biar dia lock sini. And then lepas saya dah set up kamera, tadi saya lupa, saya pasang, kena pakai lens lah. Lens saya gunakan Tamron 17-28mm 2.8. Okay, alright. Yang dah boleh adjust. Okay, adjust dia punya ni. Okay, seterusnya dekat bahagian sini, kamera ni, tepi ni, dia akan ada output. Okay, dia ada output. Yang ni mini HDMI. Mini HDMI ni saya akan direct masukkan, saya gunakan kabel ini. Maksudnya kabel daripada mini kepada kabel HDMI. Okay, yang HDMI ni akan masuk ke Camlink. Biasanya saya akan gunakan sebab tak cukup point untuk apa ni, tak cukup USB, saya pakai extension ni lah. Okay, saya beli yang panjang sikit, saya masukkan ke sini. Okay, kemudian yang ni saya akan gunakan Camlink lah. Saya masukkan Camlink ni ke sini. Okay, dia punya input dia. And then saya akan letak kat sini lah. So automatic data masuk ke saya punya komputer. Okay, selepas saya dah settlekan connection semua ni, okay, apa yang saya akan buat, saya akan buka XSplit broadcaster ni lah. Okay, siapa yang tak tahu, dia anda boleh pergi sini, anda type XSplit broadcaster. Okay, okay, yang ni dia punya ni lah. Okay, dia ada banyak, tapi saya suka menggunakan XSplit broadcaster ni. Okay, anda boleh go to sini, and then anda boleh pergi pada dia ada game caster dengan broadcaster, dengan terkeliru lah. Okay, game caster dengan broadcaster. Okay, apa yang best ni, saya masuk kat sini. Dia ada apps Bila masuk je apps ni. Okay, bila dah masuk sini, saya akan pergi kepada saya punya kalau anda perasan, saya ada dua monitor lah. Okay, sebab tu saya ada dua monitor, sebab dia akan capture yang broadcaster tu satu lagi. Okay, okay. Broadcaster tu dia akan capture di belah kiri saya lah. Okay, nampak tak? Tu kan, saya tengah adjust tu. Okay, sebab saya perlukan dua monitor sebab untuk memudahkan saya adjust. Untuk belah sini, belah kiri ni untuk saya tengok saya punya net, dan saya boleh adjust kamera saya lah. And then yang ni untuk saya buat tutorial dan sebenarnya. Dia boleh pilih lah sama-sama dia. Yang ni ke kamera, yang ni ke kamera, and then saya boleh tukar scene lah. Scene ni untuk saya dapatkan, saya capture saya punya ni. Saya punya contohnya tutorial yang saya buat, saya akan capture, saya gunakan scene satu lah. Dan kat sini kalau anda mungkin tak nampak, kat bahagian ni anda boleh record local. Jadi semua input, maksudnya apa yang muncul kat dalam ni, apa yang muncul dekat dalam ni dia akan capture. Jadi dia akan simpan kepada dalam satu file. Bila simpan satu file, senang. Maksudnya saya just buka file tu, yang saya ambil, saya akan gunakan Adobe Premiere Pro, saya drag ke dalam Adobe Premiere Pro saya saja. Okey, jadi simple dan memudahkan. Kalau saya menggunakan kamera, saya kena keluarkan dia punya SD card, saya kena masuk SD card, dan saya kena download dia punya footage apa semua. Dia akan renyah sikit lah, dia akan memakan masa saya lah. Okay, dan anda dapat tengoklah dia punya kualiti video yang dihasilkan memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat sharp, dan ni adalah dia automatic. Kalau anda guna XSplit ataupun anda guna OBS ke atau apa pun, dia dapat detect Camlink anda. Okay, alright.
Okey, ini adalah hasil selepas kita dah boleh setup. Inilah hasilnya yang macam mana anda tengok sekarang ni. Maksudnya sekarang ni komputer saya tengah recording everything yang saya tunjukkan apa semuanya. Dia tengah recording dan semuanya akan disimpan dalam satu folder, dan dari folder tu saya akan ambil footage yang saya telah record lah. Jadi hopefully video ini dapat memberi idea dan manfaat kepada anda kalau anda nak buat, contohnya anda tengah plan untuk buat studio ke dekat dalam rumah anda untuk record video-video YouTube. Anda boleh dapat idea sedikit sebanyak lah daripada apa perkongsian yang saya tunjukkan dalam video ini. Jadi sehingga berjumpa dengan video yang seterusnya. Jadi pastikan anda tonton video saya, subscribe. Jangan lupa kalau video ni beri manfaat, pastikan anda like, komen dan share video ini. Jadi check out video-video yang seterusnya. Assalamualaikum.